Kerajaan telah melancarkan Pelan Tindakan Sektor Pemborongan dan Peruncitan Koperasi 2016 sehingga 2020 sebagai salah satu langkah bagi menangani kenaikan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat. Kupasan lanjut bersama Naib Pengerusi Eksekutif Pembangunan Koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Datin Zuraidah Hasni. Selamat datang Datin, saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami di Bualbis. Terima kasih juga kepada TV. Okey, Datin, saya sebenarnya tertarik dengan dasar koperasi negara yang telah dilancarkan pada Julai 2010 bagi memastikan gerakan koperasi menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Boleh Datin sendiri jelaskan tentang dasar ini dan bagaimana status pencapaiannya setakat ini? Okey, dasar koperasi negara kita lancarkan pada tahun 2010 dan pelaksanaannya untuk sehingga 2020 dan pelaksanaannya melalui 3 fasa, jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Dan untuk jangka masa pendek kita telah lalui 2011-2012 dan untuk jangka masa sederhana 2013 hingga 2015 dan kini dasar koperasi negara mengharungi pula untuk jangka masa panjang dan 2016 hingga 2020 Dalam usaha kita untuk melalui atau mendempani untuk jangka masa panjang, kita perlu menilai semula sama ada dasar ini dari segi pelaksanaannya dapat mencapai sasaran yang kita harapkan. Sebab dasar koperasi negara ni kita mensasarkan 50 bilion turnover menjelang 2020. Dalam kami mengkaji pelaksanaan dasar ini, kami merasakan kita perlu melakukan sesuatu untuk kita memperbaiki lagi pelan pelaksanaan dasar ini supaya dengan itu kita boleh melakukan lonjakan kepada gerakan koperasi. Dasar ini memberi penekanan kepada 6 bidang keberhasilan utama, iaitu perkhidmatan keuangan. Perkhidmatan keuangan tu seperti perbankan, aktiviti kredit, RANU. Dan yang keduanya ialah pemborongan dan peruncitan yang kita akan pergi ulas lebih lanjut selepas ini. Pemborongan dan peruncitan di sini termasuk distribution center, supermarket, hypermarket, minimarket, stesen minyak, restoran dan sebagainya yang dijalankan oleh koperasi. Yang ketiganya ialah pertanian dan industri asas tani. Pertanian dan industri asas tani kita pergi kepada ternakan lembu, kambing, ayam, buah-buahan, sayuran dan juga industri asas tani. Maknanya daripada bekalan mentah tadi dikilangkan dan dibuat produk daripada asas tani berkenaan. Yang keempatnya adalah peladangan. Peladangan kita terlibat dari segi kelapa sawit, getah serta nursery dan juga input pertanian kepada peladangan. Yang kelimanya adalah pembangunan hartanah dan juga industri pembinaan. Di sini koperasi melibatkan dari segi pemilikan hartanah, penjualan hartanah dan juga pembinaan serta menjual bahan-bahan binaan. Dan yang keenamnya ialah pelancongan penjagaan diri dan kesihatan, di mana koperasi terlibat dari segi menjalankan aktiviti perhotelan, homestay, travel agent, hospital, dialysis center, spa dan sebagainya. So ini 6 bidang keberhasilan utama yang perlu kita memberi fokus, dan dengan fokus ini kita dapat dengan adanya bidang tumpuan ini kita dapat melakukan satu lonjakan kepada koperasi ini dengan mengkaji semula dan mengadakan blueprint bagi setiap bidang keberhasilan ini. Menarik penjelasan tadi, dan berdasarkan koperasi, sebenarnya koperasi menggunakan tagline kita tengok koperasi penggerak ekonomi negara, dan mungkin EPP tadi pemborong dan peruncitan akan memberi makna yang lebih tinggi kepada ekonomi rakyat. Mungkin Datin boleh jelaskan tentang pemborongan dan peruncitan ini. Okey, pemborongan peruncitan ini merupakan salah satu sektor yang diberi tumpuan dalam usaha gerakan koperasi untuk membantu kerajaan dalam menangani kos sara hidup. Sebab kita lihat
gerakan koperasi adalah sesuatu yang ada kekuatan. Di mana kami buat masa ini kami mempunyai 7.5 juta anggota. 13,000 koperasi dan asetnya 120 bilion dengan share 13.7 bilion. Dan ini merupakan satu kekuatan. Itu yang kita kata dia sebagai penggerak di sini Kerana dengan kekuatan inilah kita rasa kita mampu untuk membantu kerajaan dalam menangani kos sara hidup khususnya di bawah sektor pemburugan dan peruncitan. Kerana apa di bawah sektor ini inilah satu-satu sektor yang memberi tumpuan kepada keperluan harian rakyat. Sebab dalam isu kos sara hidup, dia ada dua isu di sini di mana kos sara hidup meningkat. Kenapa meningkat? Kita kata meningkat sebab barang mahal. Lagi satu, mungkin pendapatan kita berkurang. Kenapa pendapatan kita berkurang? Disebabkan nilai wang kita berkurang, disebabkan harga barang mahal. So, koperasi boleh masuk dalam menyelesaikan masalah ini sebagai membantu mengurangkanlah kos, peningkatan kos sara hidup. Sebabnya keperluan harian rakyat kita lihat dari segi bebanan kos pembelian barangan basah, daging, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kita lihat barangan basah ni kalau contohnya hari tu nak raya harga ayam meningkat. Kita kena ada buat kawalan harga. Yes. Jadi maka dengan adanya penglibatan koperasi, kita harap kita dapat menstabilkan harga lah. Dengan adanya pengeluaran dan di bawah kami punya blueprint tadi, strategi yang akan saya ulas nanti, kita boleh mengurangkan kenaikan harga ni. Yang keduanya konsistensi barang berkenaan, produk berkenaan. Kalau produk tu demand dia tinggi, dan tentu harga dia naik. Betul. Okey. Tetapi kan walau bagaimanapun sekiranya kita ada supply yang konsisten, kan barang tu sentiasa ada. Jadi harga boleh distabilkan. Yang ketiganya, kita dapati kebanyakan kita punya peruncitan dipunyai oleh foreign. Contoh hypermarket Tesco, Aeon. So sedangkan siapa penggunanya? Rakyat Malaysia. Penggunanya adalah rakyat Malaysia. Jadi 7.5 juta anggota tadi adalah pengguna. Okey, saya tertarik Datin. Kalau kedai satu Malaysia ni sebenarnya, adakah dia di bawah koperasi ataupun sebagaimana? Kedai satu Malaysia bukan koperasi. Tetapi ada koperasi yang own kedai satu Malaysia. Okey, yang ketiganya kita dapati juga kebanyakan store base retailing ni selain dipunyai oleh foreign ownership ada a few lah seperti Maidin yang apa kata orang tu private ownership di local private ownership, Maidin, Giant dan sebagainya. TMC. So kat mana koperasi? Jadi kita kata koperasi boleh membantu kerajaan untuk menangani isu kos sara hidup. Tapi di mana? Betul. Di mana? So itulah yang kita masuk. Right? Dan kita lihat juga satu lagi isu. Kita banyak mengeluarkan produk-produk. Usahawan kita mengeluarkan produk macam saya kata tadi, industri asas tani. Keluarkan kicap, tomato, sauce, sauce, frozen food. Mereka memang kreatif. Banyak. Kopi, macam-macam jenis kopi. Jadi pengeluaran ada. Isunya sekarang, kita lihat kementerian banyak ada projek-projek usahawan. Kementerian Wanita ada, Belia ada, Kementerian Pertanian ada, KPDNKK pun ada. Jadi mereka mengeluarkan produk. Tapi di mana untuk memasarkannya? So di sinilah koperasi harus mengambil peranan untuk menangani isu pemasaran produk-produk tempatan.
Okay. Menarik isu ni. Mungkin Puan Datin boleh ceritakan juga. Sebenarnya kalau tadi kita bincangkan tentang blueprint hanya sekadar dasar, mungkin kita boleh ceritakan dengan lebih mendalam sekarang ni. Okey. Blueprint dalam peruncitan dan pemborongan. Blueprint pemborongan dan peruncitan ini bertujuan sebagai rujukan dan panduan kepada koperasi, khususnya di bawah sektor pemborongan dan peruncitan. Dan di sini kita punya vision, kita nak memperkasakan sektor dalam sektor koperasi di bawah sektor pemborongan dan peruncitan. Ya. Dan objektif kami di sini, saya katakan tadi kekuatan koperasi 7.5 orang juta anggota. Dalam 7.5 juta anggota, okey, dia adalah pengguna dan juga owner, pemilik. Dia adalah juga owner, dan dia juga mungkin pengeluar. So dia ada unsur-unsur tu ada di kalangan 7.5 juta anggota. Dan senang untuk mereka sebenarnya mengawal dan menggerakkan kerana kuasa ada pada tangan diorang. Jadi selain daripada objektif kita tadi untuk membantu kerajaan dalam menangani kos kenaikan sara hidup, objektif kita ialah untuk gerakan koperasi ini menguasai keseluruhan rantaian bekalan dan rantaian nilai dalam sektor pemborongan dan peruncitan. Itu objektif utama. Macam mana pula dengan pengeluaran yang berkaitan dengan negara luar? Kalau beras daripada negara Thailand, adakah kita membantu? Kita boleh buat sebab koperasi ada AP import beras dan boleh membekalkannya kepada outlet-outlet koperasi. Dan objektif yang kedua, yang ketiga, kita nak wujudkan satu hubungan timbal balik yang seimbang di antara pengeluar, pengilang dan juga pengguna. Jadi tak ada sesiapa pun yang rasa dia terkorbanlah. Maksudnya dia rugi, menjadi mangsa. Mungkin menjadi mangsa kita beli pen ni harga mahal, tapi sebab koperasi mengawal keseluruhan rantaian nilai, maka dia dapat mengimbangi yang pengeluar pun tidak rasa dia dapat membekalkan barangan pada harga yang dibekalkan, dia dapat pendapatan yang berpatutan, pengguna pun dapat membeli pada harga yang berpatutan. Pengeluar tak rugi, pengguna berpuas hati. Suka tagline ni, menarik. Okey, kalau tadi kita dah ceritakan tentang peranan-peranan blueprint dalam membantu rakyat Malaysia, terutamanya ahli-ahli koperasi, mungkin apa sebenarnya perancangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dalam mengatasi masalah-masalah ni dan memberi kesedaran dan memperkuasakan undang-undang lain? Okey. Untuk kita memberi kesedaran kepada koperasi lah, khususnya dalam sektor pemborongan dan peruncitan ni, itu yang kita keluarkan blueprint ini. Kita nak tunjukkan dekat mereka di mana kedudukan kita, di mana kedudukan gerakan koperasi yang kita laung-laungkan bahawa kita boleh membantu kerajaan dalam menangani kos sara hidup. Tapi dengan adanya blueprint ini, kita dapat ukur kita punya milestone. Okey? Dan untuk kita capai setiap milestone tadi, inilah kita ada strategi inisiatif untuk koperasi laksanakan dalam sektor ini. So ada 7 strategi yang kami perkenalkan dalam blueprint ini. Okey. Yang pertamanya ialah mengenai outlet. Kita nak reposition outlet koperasi. Kita nampak ada kedai koperasi. Kita selain daripada tu ada juga kedai koperasi tu dia macam malap, kan? Jadi kita tidak berada dalam lokasi yang sesuai atau strategik. Lokasi pun tak strategik. Jadi kita nak reposition, bukan saja reposition dari segi location, tetapi juga reposition itself dari segi produk apa sebenarnya yang dia perlu jual kepada pengguna. Di kawasan itu. Di kawasan itu. Seperti contoh outlet ni boleh macam-macam sebenarnya. Macam-macam format. Dia boleh mobile, boleh jadi virtual, ataupun sama ada supermarket, hypermarket yang lebih besar, minimarket ataupun convenience store. Jadi outlet ni ada macam-macam format. Dan dengan outlet-outlet yang ada ni, dia kena sesuaikan dengan pengguna, cita rasa pengguna. Okey? Sebagai contoh, outlet dekat airport
tidak perlu ada complete set of product. Betul. Sebabnya untuk complete set of product, tadi saya start dengan barang basah. Ya. Kalau dekat airport tak perlu barangan basah. Tak perlu, Jadi kalau dekat airport, kalau ada outlet runcit, kita hanya barang-barang kering, surat khabar, kan? Barang-barang ringan, yes, ke yang kacang. Take and go. Yes. Jadi yang itulah yang kita kena reposition. Itu salah satu lah. Sebenarnya banyak lagi. Dan kita kena juga reposition ourselves. Ni dekat mana kita? Kalau kita ni dekat macam Pekan di kampung, sebenarnya kewujudan kami di situ banyak memberi manfaat kepada penduduk-penduduk di kawasan berkenaan. Seperti contoh di Felda. Apabila ada koperasi di situ, secara tak langsung yang dulu tempat tu berluka, contohnya berluka, bila kita buat ada outlet runcit, kita adakan stesen minyak, kita adakan kedai hardware, tiba-tiba tempat tu jadi satu ekonomi menggerakkan ekonomi di kawasan setempat, memberi pekerjaan juga kepada rakyat setempat. Dan dengan adanya kedai koperasi tadi, bila kita wujud kedai koperasi, kami memastikan bahawa kedai itu datang dalam satu infra yang lengkap. Kita lengkapkan juga dengan pos sistem. Dan dengan sistem ini, penduduk-penduduk kampung situ boleh membayar bil, boleh membayar buat top up dan sebagainya. So, mereka tak perlu lagi ke bandar. So, untuk itu dia dah jimat dah. Jadi, secara tak langsung, kita, koperasi tadi, penggerak tadi, koperasi sebagai penggerak ekonomi tadi, dia menggerakkan ekonomi. Pada yang masa yang sama, dia membantu rakyat di kawasan berkenaan membuat penjimatan. Kalau dulu, kalau tak ada stesen minyak, contohnya dekat Bukit Tandak, dekat Kelantan sana tahu. Velcra Bukit Tandak. Okay. Kalau tak ada stesen minyak, dia nak kena ke bandar. By the time dia balik, minyak yang diisi ke motor tu dah habis. Jadi dengan adanya stesen minyak berkenaan, dapat membantu. Walaupun memang tak ramai yang kata buat stesen minyak mini ni tidak menguntungkan. Memang tidak menguntungkan. Tetapi dalam koperasi, dia banyak membantu ahli-ahli dia dari segi keperluan harian penduduk berkenaan. Sebenarnya panjang perbincangan kita ni dan malam ni kita dah kesuntukkan masa. Namun itu baru satu je tu. Itu baru satu. Tapi soalan yang terakhir saya ni, apakah sebenarnya hasrat dan harapan Datin sebenarnya, sebab setahu saya Suruhanjaya Koperasi sedang mensasarkan 10% pendapatan kepada KDNK menjelang 2020. Kalau dulu dia mensasarkan hanya 5% menjelang 2013, sejauh mana prestasi setakat ini? Okey. Setakat ini kita telah mencapai 33.3 bilion. Lebih daripada jangkaan. Dan insya-Allah kita akan capai 50 bilion. Lebih-lebih lagi dengan adanya blueprint daripada 6 bidang keberhasilan utama tadi. Okey, tak apa. Terima kasih Datin kerana sudi bersama kami di BIS Malaysia pada petang ini. Menarik esok dalam Bual BIS Malaysia bersama Dr. Nur Ain selaku pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM membincangkan prestasi KDNK suku kedua. Sebarang pertanyaan dan maklum balas sila layari Facebook, Twitter dan Instagram BIS Malaysia seperti tertera. Saya Helena Pallavi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.